Ya. Salam sejahtera dan selamat datang ke forum yang bertajuk Sekolah Wawasan, Pemangkin atau Pemusnah Perpaduan. Saya, Mahadewan di sini adalah moderator anda. Tanpa membuang masa, izinkan saya menceritakan serba sedikit tentang konsep sekolah wawasan. Sekolah wawasan ini merupakan ilham Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat, di mana konsep ini menggabungkan 2 hingga 3 sekolah yang berbeza aliran dalam satu kawasan yang sama tanpa menjejaskan aspek pentadbiran dan pengajaran, tetapi berkongsi pelbagai kemudahan seperti padang, kantin dan dewan. Terdapat hanya 5 sekolah wawasan di Malaysia. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput panel penyokong kita yang pertama, iaitu Amirul Haziq, dan panel pembangkang kita. Yang pertama ialah YB Wan Muhammad Shuaib yang merupakan Ahli Parlimen Kuala Nerus untuk membincangkan pandangan mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Mahadewan kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan pendapat saya hari ini. Sudah pasti diketahui ramai bahawa Malaysia ini merupakan sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Oleh itu, perpaduan antara masyarakat haruslah dididik sejak kecil lagi. Inilah yang difikirkan oleh Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika beliau menyediakan asas pembentukan sekolah wawasan. Sehubungan dengan itu, saya menyokong pembentukan sekolah wawasan kerana sekolah wawasan merupakan penggalakan pergaulan kanak-kanak berlainan bangsa di dalam satu persekitaran yang kondusif. Sudah terang lagi bersuluh bahawa sekolah rendah memainkan peranan yang besar dalam kehidupan seseorang manusia. Di sini, mereka belajar mengenal erti hidup, berkomunikasi, mencari kawan serta menghormati orang lain. Apabila kanak-kanak ini berlainan bangsa ini bergaul, mereka akan belajar mengenai adat-adat serta perwatakan yang ada pada bangsa berlainan. Oleh itu, mereka boleh mengelak melakukan perkara yang mungkin dianggap tidak sopan oleh bangsa lain. Justru itu, kanak-kanak mampu memupukkan perpaduan antara kaum sehinggalah mereka membesar. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Maha dan saudara Amirul Haziq. Namun begitu, saya hanya bersetuju dengan sebahagian pandangan anda saja, YB Amirul Haziq. Memang benar cara terbaik untuk memupuk perpaduan adalah dengan melatih sejak kecil. Namun di sini, kita membincangkan tentang kategori umur pelajar itu sendiri. Yang mana ketika itu, mereka masih kecil dan bukannya menetap secara tetap di sekolah itu sepenuhnya. Maksud saya, mereka bukanlah pelajar sekolah asrama secara ringkasnya. Jadi apabila mereka pulang ke rumah, ibu bapa seperti biasa pasti akan bertanya tentang hal anak mereka di sekolah pada hari itu. Jika terdapat perbuatan yang berlainan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa dan agama mereka, pergaduhan mungkin boleh berlaku. Sebagai contoh, anak murid Muslim mengatakan Tuhan hanya satu, manakala kawannya yang beragama Hindu dan berbahasa India mengatakan Tuhan lebih daripada satu. Apabila mereka pulang ke rumah dan menceritakan pada ibu bapa mereka apa yang terjadi pada hari itu, pasti ibu bapa mereka akan marah dan menganggap ada cubaan untuk memesongkan fahaman anak mereka. Padahal anak mereka masih kecil dan tidak faham apa-apa, termasuk etika menghormati agama orang lain. Seterusnya ini menyebabkan esok di sekolah, ibu bapa melarang mereka berkawan lagi dan menyebabkan perpaduan tidak terjamin dan belum dipupuk lagi. Golongan dewasa perlulah mempunyai semangat perpaduan yang tinggi dahulu sebelum menyelesaikan golongan yang lebih kecil. Terima kasih. Wah, pandangan yang cukup mantap diberikan oleh kedua-dua yang berhormat kita ini. Sekarang kita teruskan perbincangan bersama panel pencadang yang kedua, iaitu Aiman dan Adam sebagai panel pembangkang kedua. Jom kita teruskan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan moderator kita, Encik Mahathir yang segak lagi bergaya. Okey. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu sekolah wawasan, pemangkin atau pemusnah perpaduan negara. Topik ini amat menarik untuk kita bincangkan dan perkatakan sebab sejak dahulu lagi
negara kita sering dihangatkan dengan perkara-perkara yang menjadi sensitiviti kaum di Malaysia. Sejujurnya, saya memberikan sokongan yang tinggi jika penubuhan sekolah wawasan ini dapat dilaksanakan. Sudah tentu kita sebagai rakyat Malaysia belum dapat melupakan tragedi hitam 16 Mei 1969. Jika sekolah wawasan ini dapat dilaksanakan, saya percaya isu dan krisis perkauman dapat dibendung dalam jangka masa yang panjang. Okey, pendidikan dan kesedaran akan betapa pentingnya perpaduan dalam negara itu sudah tentu perlu dimulakan seawal di bangku persekolahan ataupun seawal kanak-kanak. Bagi saya, rakyat Malaysia perlu memberikan sokongan yang padu terhadap idea pelaksanaan sekolah wawasan ini demi kepentingan negara kita pada masa hadapan. Wallahualam, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada panel pencadang kedua kita iaitu saudara Aiman. Jadi sekarang berdasarkan pernyataan beliau sebentar tadi, saya tidak bersetuju tentang beberapa perkara yang diberikan. Isu perkauman sudah pasti tidak boleh dielakkan sepenuhnya kerana isu ini sentiasa ada di setiap negara yang mempunyai diversiti kepelbagaian. Walaupun mereka belajar di bawah bubung yang sama, namun sifat rasa bangga terhadap bangsa masing-masing yang menganggap kaum mereka lebih bagus dari yang lain tetap ada kerana setiap daripada kita merupakan insan manusia yang biasa. Hal inilah yang menentukan sejauh mana penindasan hak sesuatu kaum itu berlaku di sesebuah negara itu, di mana kebiasaannya majoriti menguasai minoriti. Jadi oleh itu saya ingin merungkapkan bahawa perpaduan kaum tidak mampu dicapai hanya di padang sekolah dan banyak lagi permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara-cara yang lain terlebih dahulu. Wah, terima kasih Aiman dan Adam. Pandangan yang amat bernas dibincangkan oleh anda berdua tadi. Baik, kita boleh teruskan kepada panel seterusnya. Amir yang merupakan panel pencadang dan Afnan yang merupakan panel pembangkang. Terima kasih kepada semua kerana masih setia bersama kami. Okey, terima kasih saudara Maha sebagai moderator kita pada malam ni. Okey, Assalamualaikum semua. Memang betul apa yang dikatakan Adam tadi. Namun begitu, kita haruslah bertindak lebih awal lagi untuk menyemai semangat perpaduan dalam diri mereka ini sejak di bangku sekolah lagi. Pernah dengar kan, ada satu pepatah yang mengatakan yang kalau memeluntur buluh, biarlah dari rebungnya. Okey, dengan pelaksanaan sekolah wawasan ini, iaitu 3 buah sekolah yang disatukan seperti sekolah rendah kebahasaan, sekolah rendah jenis kebahasaan Cina dan sekolah rendah jenis kebahasaan Tamil. Okey, para pelajar dari kaum yang berbeza ini seperti Melayu, Cina dan India akan berkongsi prasarana atau kemudahan sekolah seperti padang, kantin dan perpustakaan. Manakala setiap sekolah tetap mempunyai bangunan dan pentadbiran mereka yang masing-masing. Okay. Dalam konteks ini, murid-murid dapat bergaul, interaksi dan bermain bersama-sama. Dengan cara ini dapat menghapuskan tembok pemisah serta mengurangkan jurang yang wujud di antara pelbagai kaum di negara ini. Seterusnya, dia juga akan memartabatkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kerana mereka akan berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa Melayu. Para pelajar sekolah rendah ini juga dapat bergaul secara langsung bila mereka bersukang di padang, makan di kantin atau semasa mengadakan hari terbuka sekolah. Okay, jika perkara ini telah ditanam dan disemai sejak awal lagi, masalah perkauman ini akan terhapus sedikit demi sedikit dan perasaan syak wasangka antara kaum tidak akan wujud lagi. Selain itu, dapat mengukuhkan juga penggunaan bahasa Melayu antara pelajar. Okay, terima kasih. Okey, berdasarkan terima kasih kepada panel pencadang kita, saudara Amir. Sekarang berdasarkan pernyataan saudara Amir sebentar tadi, saya kurang bersetuju. Ini kerana pembentukan sekolah wawasan ini
tidak sekali bertujuan untuk mengubah pentadbiran dan sistem pembelajaran yang asal bagi setiap sekolah. Justru segala urusan pentadbiran dan pengurusan kewangan akan dikendalikan oleh pihak sekolah masing-masing. Sekolah wawasan ini mempunyai pentadbiran secara berasingan melalui peruntukan kewangan, anggaran belanja mengurus dan pembangunan, guru besar dan personal yang lain-lain bagi aliran masing-masing seperti yang dipraktikkan oleh sekolah kerajaan. Walaupun menggabungkan 3 aliran sekolah ini, tapi dia tetap mempunyai pentadbiran yang mengikuti aliran yang masing-masing. Ya, mantap betul pandangan oleh Amir dan Afnan. Sekarang kita akan teruskan kepada bahagian yang terakhir untuk forum ini. Perkara ini akan dibincangkan oleh Syuhairi yang merupakan panel pencadang dan Kueh Singing yang merupakan panel pembangkang. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Tuan Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melontarkan pandangan saya pada malam ini. Seperti yang disampaikan oleh panel-panel pencadang sebelum ini, sekolah wawasan merupakan satu elemen yang sangat penting dalam memberi kesempatan kepada setiap bangsa untuk lebih bertolak ansur dan juga mampu untuk mewujudkan persaingan yang sihat dari aspek akademik. Hal ini dikatakan demikian kerana suasana pembelajaran yang dibawa oleh sekolah wawasan ini iaitu bersifat mesra kaum, sealiran dengan Penyata Razak 1956 di mana Tun Abdul Razak hendak menyatukan murid-murid daripada pelbagai bangsa di dalam negara ini dengan hanya memakai satu peraturan pelajaran sahaja. Di samping itu, dengan wujudnya sekolah wawasan, para pelajar dari pelbagai kaum dapat lebih memahami bahasa, budaya dan pemikiran kaum lain. Hal ini dapat menguatkan lagi sifat bertolak ansur dalam diri para pelajar kerana mereka lebih memahami antara satu sama lain terutama dari segi komunikasi dan ini dapat melahirkan semangat permuafakatan yang lebih harmonis. Seterusnya, perbezaan fahaman antara pelajar berlainan kaum semasa dalam pelajaran juga dapat mengaktifkan daya saing pelajar untuk bersifat lebih kompetitif yang sihat dari aspek akademik. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan generasi berfikiran kritis di masa akan datang. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Kueh Singing untuk melontarkan perbahasan beliau kepada poin saya. Itu sahaja poin saya pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pencadang kami tadi. Walau bagaimanapun, saya tidak begitu bersetuju dengan idea yang dilontarkan oleh beliau tadi. Pada pendapat saya berasa penubuhan sekolah wawasan bukanlah satu-satunya cara yang tertinggal untuk memberi kesempatan kepada setiap bangsa untuk menjadi lebih bertolak ansur. Padahal, sifat bertolak ansur ini dapat diterapkan dalam anak-anak sekiranya ibu bapa dan guru memberi ajaran yang betul kepada mereka pada kehidupan seharian. Juga, niscaya pelajar mungkin akan merosot kerana tidak biasa dengan keadaan dan suasana pembelajaran yang baru tersebut. Oleh itu, saya tidak berasa penubuhan sekolah wawasan dapat wujud persaingan yang aktif antara pelajar secara berkesan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wow, saya berasa amat beruntung kerana dapat melihat pencanggahan pendapat yang kita rasakan begitu ketara yang mampu dibahaskan tanpa menggurus hati mana-mana pihak. Namun begitu, sebelum kita berakhir, kita ada panggilan daripada Dr. Luqman yang merupakan doktor perubatan di Hospital Uniza. Beliau akan bertanyakan soalan yang akan dijawab oleh salah seorang ahli panel yang berkaitan dan memberi rumusan berkaitan forum ini yang beliau telah tonton sejak mulanya. Silakan. Terima kasih kepada moderator sebentar tadi. So, soalan ini saya ingin tuju kepada saudara Aiman. So, saya telah mengetahui bahawa tujuan konsep sekolah wawasan ini ditubuhkan atas kerana perpaduan serta persefahaman antara sesama kaum. Maka soalan saya adalah, kenapakah keluarga takut sangat bahasa ibunda anaknya akan terjejas sedangkan di rumah masih berkomunikasi menggunakan bahasa ibunda?
Dan bagaimanakah cara pihak kementerian untuk menyatu padukan murid-murid di dalam sekolah wawasan sedangkan mereka duduk di bangunan tersendiri? Dalam realitinya, dalam universiti sendiri, setiap kaum akan duduk sesama kaum sendiri walaupun ditempatkan di satu kelas walaupun berbeza kaum. So, itu saja soalan saya. Saudara Aiman, anda lupa unmute mic. Semula. Okey, saya mohon maaf atas kesilapan teknikal. Terima kasih saudara Amir Haziq. Okey, terima kasih kepada Dr. Luqman atas pertanyaan yang diajukan sebentar tadi. Pada pendapat saya, ibu bapa hari ini masih kurang kesedaran akan kepentingan sesuatu nilai atau lambang perpaduan negara kita, iaitu bahasa Melayu. Oleh kerana masyarakat kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita hanya boleh disatukan dengan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu yang boleh diamalkan untuk setiap masyarakat, tak kira bangsa ataupun kaum. Okay. Namun merujuk kepada perlembagaan negara, negara kita tidak menindas atau melarang sesuatu kaum untuk terus mengamalkan adat, budaya dan bahasa ibunda mereka di rumah. Tetapi untuk menjadikan Malaysia mempunyai satu identiti atau lambang tersendiri, itu kita perlu memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Sebagai contoh, saya ambil negara-negara yang hebat seperti Perancis, Jepun, China, mereka amat menitik beratkan dan memartabatkan bahasa mereka masing-masing di negara. Okey, untuk melaksanakan sesuatu pembaharuan ini, ia tentunya akan mengambil masa dan pengorbanan pada hari ini untuk menjadikan penggunaan bahasa Melayu itu sebagai satu budaya yang dapat kita amalkan kelak. Jadi saya berpendapat kerajaan tidak perlulah mengambil masa yang lama untuk melaksanakan hasrat murni ini. Kerana jika bukan sekarang, bila lagi? Jadi kita perlu menekankan matlamat ini sebaik mungkin demi perpaduan negara pada masa akan datang. Okay, itu sahaja daripada saya. Adakah ia menjawab soalan anda, Dr. Luqman? Sudah menjawab soalan saya. Okay. So, terima kasih saudara Aiman. So, kita dah sampai di hujung forum. So, saya akan merumuskan pasal tajuk ini. So, konsep sekolah wawasan harus dilihat dari perspektif yang positif, iaitu satu alternatif untuk mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu dan bukannya bertujuan untuk menghapuskan identiti sesuatu etnik serta menghilangkan terus sekolah rendah jenis kebangsaan. Dengan adanya sekolah wawasan ini, sikap diskriminasi dan prejudis daripada setiap kaum yang ada di Malaysia akan dapat disingkirkan. Tembok pemisah yang wujud dalam sistem pendidikan di negara kita selama ini juga secara tidak langsung akan dapat berinteraksi dengan lebih berkesan dengan murid-murid daripada kaum yang pelbagai. Hal ini seterusnya akan dapat memastikan murid akan dapat belajar untuk bersikap lebih terbuka dan secara tidak langsung kita dapat melahirkan generasi yang mempunyai sikap integrasi dan perpaduan yang utuh antara semua kaum. Sekaligus dapat mewujudkan Malaysia yang lebih aman dan harmoni pada masa akan datang. So itu je rumusan daripada saya. So terima kasih kerana menjemput saya untuk mendengar forum ini. Ya. Terima kasih Dr. Luqman dan Dr. Aiman. Dengan itu, berakhirlah forum kita untuk hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Sekian, terima kasih.